Kerajaan Pahang diseru membina lebih banyak rumah rakyat Pahang (RRP) bagi membantu mereka yang tidak berkemampuan di negeri ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, baginda berpuas hati dengan keprihatinan Kerajaan Pahang dalam menyediakan perumahan mampu milik kepada rakyat. Saya berpuas hati dengan keprihatinan kerajaan saya dalam menyediakan perumahan mampu milik kepada rakyat. Saya berasa sukacita atas keprihatinan kerajaan saya mewujudkan program khusus bagi membina rumah mampu milik di negeri ini, iaitu Prima Pahang dan Rumah Makmur. Saya dimaklumkan sehingga kini kerajaan saya telah pun meluluskan 156 projek Prima Pahang dengan jumlah hampir 40,000 unit rumah sedang dan akan dibina. Begitu juga dengan 25 projek rumah makmur yang telah diluluskan, ianya akan memberi manfaat kepada 6,700 pemilik baharu nanti. Dengan harga hanya RM150,000 sebuah bagi rumah prima dan RM80,000 sebuah bagi rumah makmur, ianya sudah pasti sangat membantu golongan B40 dan M40 untuk mempunyai sebuah kediaman kekal. Baginda bertitah demikian pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal keempat Sidang Dewan Negeri Pahang di Wisma Seri Pahang. Baginda bertitah dengan hasil kerajaan negeri yang positif, rumah rakyat Pahang sepatutnya dapat diberikan secara percuma kepada golongan sewajarnya. Sekiranya dahulu bergantung kepada projek PPRT melalui peruntukan Kerajaan Persekutuan, namun dengan hasil kerajaan negeri yang positif, Pahang kini dapat membina rumah rakyat Pahang untuk diberikan kepada golongan yang sewajarnya secara percuma. Justru baginda berharap pemaju yang melaksanakan projek perumahan tersebut buatlah dengan sebaik mungkin dan jagalah kualiti serta berikanlah jiwa dan hati dalam pembangunan projek tersebut agar ianya memberi manfaat yang sebaik mungkin kepada pemiliknya kelak. Negeri Pahang telah memenuhi 3 syarat utama untuk beralih ke fasa ketiga menerusi Pelan Pemulihan Negara PPN. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail berkata, sehingga kini syarat-syarat yang ditetapkan telah berjaya dipenuhi oleh pihak kerajaan negeri. Perkara yang perlu kita in order to get nak pergi ke fasa ketiga, kita kena penuhi beberapa perkara. Antaranya dos kita dah 40% dan kadar mereka yang duduk di dalam ICU sangat rendah. Kadar jangkitan pun sangat rendah berbanding dengan negeri-negeri lain. Jadi sebab itulah kita sekarang ni dalam proses untuk pergi ke tahap yang ketiga. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Kempen Kibar Jalur Gemilang 2021 peringkat Negeri Pahang Darul Makmur yang diadakan di perkarangan Kompleks Majlis Bandaraya Kuantan MBK. Hadir sama ialah Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif, Ketua Polis Pahang Yang Hormat Datuk Ramli Muhammad Yusof, Datuk Bandar MBK Yang Hormat Datuk Hamdan Husin, Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Pahang Yang Berbahagia Tuan Haji Sabaruddin Yub Hamzah dan Pegawai Daerah Kuantan Tengku Datuk Nur Asmaliza Kulah. Beliau turut memaklumkan bahawa Pahang akan menerima sebanyak 580,000 dos vaksin lagi bagi program pemvaksinan yang giat dilaksanakan ketika ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji Wan Rosdi turut memaklumkan bahawa kerajaan negeri kini sedang mempertimbangkan pengoperasian semula pasar malam dan pasar pagi dalam masa terdekat. Majlis pelancaran tersebut diadakan dalam suasana norma baharu menerusi gabungan antara fizikal dan maya bagi memastikan pematuhan terhadap prosedur operasi standard SOP. Beliau turut melepaskan sebanyak 20 kenderaan jabatan dan agensi kerajaan persekutuan dan negeri
serta badan bukan kerajaan NGO yang mengibarkan jalur gemilang di kenderaan masing-masing sebagai tanda sokongan terhadap kempen Kibar Jalur Gemilang 2021. Antaranya ialah pasukan polis Diraja Malaysia PDRM, pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang SUK, MBK, Bomber Agensi Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Penyiaran Malaysia, Pos Malaysia dan Jabatan Kemajuan Orang Asli.